إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang memberikan kita kekuatan, kesehatan, kelapangan masa untuk hadir dalam majlis ilmu, majlis yang akan membawa kita ke syurga, majlis yang Allah memberi jaminan dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Dan kita mengharap memang agar Allah memudahkan kita jalan ke syurga, insya-Allah. Oleh kerana itu, bila kita menuntut ilmu, istiqamah dan cuba untuk beramal. Pertama, mendapat ilmu yang tepat, lepas tu beramal dengannya dan beristiqamah dengannya. Apatah lagi ilmu yang kita ambil ini daripada hadis kalam nubuwah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia tidak berkata-kata mengikut hawa nafsunya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, melainkan semuanya itu telah diwahyukan kepadanya, diprogramkan oleh Allah kepadanya. Dan kita mengaku dia itu Muhammad Rasulullah, lelaki yang perlu dicontohi, lelaki yang perlu diikuti, lelaki yang perlu ditaati, lelaki yang perlu dipuja mengikut ketetapan syarak yang ditetapkan oleh Allah. Jadi oleh kerana itu, jangan kita meletakkan kalimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti manusia biasa. Dan wajib bagi kita memastikan hadis yang kita akan beramal dengan hadis-hadis yang sahih, insya-Allah. Allah memudahkan bagi kita, insya-Allah. Kita sambung balik dalam pelajaran. Kita masih lagi dalam lingkungan berkaitan dengan bab sabar, ya. Jadi bab sabar yang kita baca ni dah nak habis. Cuma kita nak praktikalkan kesabaran kita. Okey, ini di antara satu bab yang penting, dan hadis yang akan kita baca ni hadis yang penting untuk kita berhadapan dengan suasana, isu semasa, keadaan semasa kita ni, dan tindakan kita yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alayh. Wal atharatu al-infirad bi syai' amman lahu fihi haqqun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalanku nanti akan ada sifat-sifat para pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan beberapa perkara kalian akan mengingkarinya. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami jika kami menemui zaman itu? Baginda bersabda, tunaikan hak yang diwajibkan ke atas kalian, dan mohonlah kepada Allah yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih, rawahul Bukhari dan Muslim. Al-atharah adalah menyendiri dengan suatu dari orang yang terdapat hak padanya sifat mementingkan diri sendiri, ego. Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita melalui Ibnu Mas'ud ini menceritakan keadaan akan berlaku pada satu zaman pemerintah yang dikatakan zalim ataupun dikatakan menindas, mengambil hak rakyat. Dah sampai ke belum? Oh, cepatnya, ya. Ahlan, waalaikumsalam. Ianya berlaku, kita sangka zaman kita je. Nun sebelum tu dah berlaku dah. Kalau kita menyaksikan zaman kerajaan Bani Umayyah wa Bani Abbasiyah, dan sampai beberapa kurun tu dah berlaku
Pemerintah-pemerintah yang zalim telah muncul pada zaman-zaman dahulu. Yang pernah kita cerita kisah Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Lelaki ini telah dilantik menjadi ketua perang, panglima perang, dilantik menjadi gubernur di setengah tempat. Dia menjalankan undang-undang yang tak pernah wujud di muka bumi. Lebih ganas di zaman pemerintahan Islam, di zaman pemerintahan sahabat Rasulullah SAW masih hidup. Tetapi kita lihat bagaimana sahabat-sahabat berhadapan dengan mereka. Ni kaedah kita itu yang dikatakan kembali kepada fahaman 3 kurun yang terbaik. Rujuk balik bagaimana mereka berhadapan dengan golongan-golongan. Kalau kita menyaksikan kezaliman yang dilakukan oleh Hajjaj, salah apa juga kesalahan bagi dia, tak ada nak denda-denda, tak ada, tak reti dia. Kesalahan dia, kalau dah membunuh, pancung lah kan. Bunuh, pancung. Mencuri, pancung. Dia tak reti potong tangan, tak reti, dia pancung. Okey. Apa lagi kesalahan? Menipu, pancung. Salah fakta dalam memberi maklumat kepada polis tentang barang yang kena tipu, pancung. Kena curi, pancung. Kalau zaman ni muncul salah parking, pancung. Kereta siapa ni, mana tuan ni? Tuan dah habis dah. Innalillah. Dahsyat. Habis dah tempoh kad apa, letak parking kereta, pancung kan. Ganas ya. Hajjaj ganas. Ibnu Umar masih hidup di zaman itu, tapi dia sembahyang di belakang Hajjaj. Orang kata Ibnu Umar penakut. Nauzubillah, jahat lidah-lidah yang begitu. Ibnu Umar adalah anak muda pada zaman dia, umur 14 tahun, belum baligh. Minta, ya Rasulullah, aku nak mati syahid, aku nak perang dalam perang Uhud. Rasulullah tak izinkan. 14 tahun. Anak kita 14 tahun tengah main apa? Game Angry Bird lagi. Nampak? Tetapi bagaimana ada adab, yakni cara berhadapan dengan pemerintah-pemerintah yang zalim. Ni ada kaedah dia. Perlu keluar ke apa demonstrasi kat Sabah? Perlu apa kita buat? Okey, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan. Kita kena faham elok-elok kaedah keamanan, keselamatan. Kita kena faham kaedah bila kita bermuamalah dengan pemimpin, dia tak sama muamalah dengan pemimpin dengan muamalah dengan orang awam, lain. Muamalah kita, perhubungan kita dengan orang awam, cara bercakap lain. Macam mana dalam keluarga kita? Cara bercakap dengan mak lain, cara bercakap dengan adik-beradik lain, cara bercakap dengan adik nakal lain, kan? Kalau kawan kita cuit dengan kaki, "Hoi, bangun, bangun." Kan? Tak apa kan? Cuba buat mak bapak, "Oi, bangun." Amboi. Lain. Oleh kerana itu kita kena faham. Pemimpin pula yang Syekh Ibn Aqil mengatakan pemimpin ini seperti mak bapak kita yang membimbing kita. Walaupun dia tak baik, tapi dia menjaga kita tu. Kena ambil tahu cara berhubung dengan dia. Jangan jadikan pemimpin tu benda-benda yang mana kita anggap biasa. Pemimpin ni seperti sarang tebuan. Cuba buat sarang tebuan. Macam mana kita nak buat? Pergi kacau, boom kata. Lepas tu marahkan tebuan pula. Dah kena sengat 1, 2, 3 kan, marahkan tebuan. Mana pula? Marah kelambu, nyamuk dibakar. Silap ya. Jadi ada adab tu kena jaga. Berhadapan dengan pemimpin ada caranya. Kalau ibu-ibu pernah kena sengat tebuan, tahu kan? Saya pergi kacau sarang tebuan tu, yang ingat balik tu. Orang kata okey, ambil kerang, lastik kat sarang tu, nanti tebuan akan lari. Kita pendek akal sikit kan. Waktu tu yelah, dah masuk tu dia akan busuk, tebuan akan lari lah. Kita pergi start lastik tu, sarang tebuan pum kena. Kita duduk bawah tunggu. Bagusnya kan tunggu. Dia boleh keluar ikut lubang tu, pergi sampai kat arah kita. Kita pun diam. Masya Allah, bawah pokok pisang, teringat lagi bawah pokok pisang, diam je. Dia datang, dia pusing, dia cium-cium kita sikit kan. Datang 2 pula. Datang kedua dah mula berdebar kan. Datang yang ketiga, kita kata tak selamat ni, cabut lari 3
tum. Muka terus jadi muka Cina. Mata tu jadi sepet, pipi tembam kan. Kena 3 jarum. Tu dia, main sarang tebuan. Dan pemerintah adalah seperti sarang tebuan. Jangan main. Bermuamalahlah dengan cara yang betul, ya, bermuamalah dengan cara yang baik. Dia tak terima, itu nombor 2. Yang penting muamalah kita bagaimana. Okey, kita tengok dalam hadis ni. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya selepas yakni kematianku nanti akan ada sifat yakni para pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan beberapa perkara kalian yang akan mengingkarinya. Ya, kita berhadapan dengan suasana yang begini. Kita tak setuju. Memang kita tak setuju. Okey, secara kasar kita tak bicara cara politik, okey? Kita bukan orang politik, nak bicara orang politik, nak memaki amun. Tapi kita tak setuju dengan kenaikan harga apa semuanya tu, tak setuju. Tetapi cara penyelesaian tu yang perlu diambil kira. Betul benda tu tak betul, tapi jangan kita pula buat cara tak betul. Hendaklah ikut cara yang telah ditetapkan. Dia tak terima, ustaz. Oh boy, kita marahkan. Okey, Rasulullah kata, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan pada kami jika kami menemui zaman itu? Ya, kita tak setuju dengan apa tindakan-tindakan dia buat, kerana orang bawahan akan tertekan. Tapi apa mereka mengatakan? Ya Rasulullah, apa yang kami perlu lakukan? Baginda bersabda, tunaikanlah hak yang diwajibkan ke atas kalian, walaupun dia zalim. Ya, walaupun dia zalim, tunaikan hak. Ini dia profesional yang Rasulullah ajar cara menyelesaikan. Kita tunaikan hak kita. Habis hak yang kita nak tak dapat, dan mohonlah kepada Allah yang menjadi hak kalian. Okey, amat penting kalimah yang akhir ni. Pasal apa? Sebab kita lupa kembalinya kita kepada Allah. Kita lupa kita nak kembali kepada Allah. Kita lupa doa-doa yang perlu kita munajat kepada Allah. Kita ambil semangat kita, pemikiran yang kosong, tak ada agama, tak ada maklumat, kita keluar buat cara yang tak betul. Bila kena pukul, kena apa, kita marah pihak lain. Bila kena serang tebuan, kita marahkan tebuan. Siapa suruh kamu kacau sarang tebuan? Okey, ini amat penting. Apabila Rasulullah katakan tunai hak kamu, ya, tunaikan. Kamu diarahkan buat. Bayar cukai, bayar. Bayar apa lagi? Bayar parking, bayar. Bayar apa? Kena. Itu telah diwajibkan. Lepas tu hak kami, bila kita meninggalkan doa. Ibu-ibu, bila kita meninggalkan doa, itulah silap kita. Kita telah putuskan hubungan kita dengan Allah. Kita guna idea kita. Pasal setiap kerja istikharah, kerana apa? Bila kita melakukan istikharah, kita berhubung dengan Allah, minta Allah bagi petunjuk, programkan kita. Tu dia kaedahnya. Bila kita berdoa, ya Allah, bagi, tolong aku. Tahu tak ibu-ibu, doa yang ada pada kita ni dahsyat. Doa yang Allah ceritakan melalui lisan Rasulullah, hadis-hadis, kisah orang-orang terdahulu berdoa, hebat. Ibu-ibu, bagi seorang ibu, ada doa-doa yang dimustajabkan oleh Allah untuk anak-anak. Tetapi sayang, kadang-kadang kita tak gunakan. Apa kita guna bila marah? Kamu ni bangang. Habis. Tengok-tengok anak tu jadi bangang. Kita marahkan anak kita. Doa seorang ibu mustajab. Jangan, saya nasihat, kalimah-kalimah buruk daripada lidah ibu jangan dikeluarkan pada anak-anak. Jangan biasakan. Kerana apa? Dalam kisah kita dah baca dalam hadis, ya, bila seorang tu ikhlas, bagaimana doa 3 orang yang terkurung dalam gua. Doa, apalah, tengok, kalau kita tengok doa, tak ada apa kan? Molekul-molekul yang keluar daripada kita ni, apa yang ada? Wallahualam, hanya kalimah. Tetapi dapat menolak batu yang 3 orang tolak tak boleh bergerak. Boleh mengangkat, mengubah batu yang berat itu sampai boleh keluar 3 orang. Macam mana kuasa doa tu? Kita tertinggal kuasa doa tu. Kita tertinggal hubungan kita dengan Allah. Itu pasal sampai sekarang kita tak dapat menyelesaikan masalah. Tetapi bila kita munajat kepada Allah, ya Allah, kami mazlum, kami terinayat, tolong kami. Ikhlaskan. Tawassul dengan cara tawassul yang betul. Tawassul amal yang soleh. Tawassul dengan asma' dan sifat Allah yang maha tinggi. Tawassul melalui orang-orang yang betul-betul soleh. Ya, di sana datang kekuatan.
Ini kita tawasul kepada kubur, tawasul orang yang telah mati, tawasul pada Rasulullah yang telah wafat. Sedangkan zaman Saidina Umar, ya, sahabat masih hidup, Rasulullah dah wafat, dia pergi minta kepada Abbas, lalu mengatakan, ya Abbas, dulu waktu Rasulullah hidup kami bertawasul melalui dia, sekarang dia dah wafat, kami minta kamu yang tolong doakannya. Datang kita pergi ke Madinah nak buat umrah, masukkan unsur syirik dalam syirik umrah kita. Pergi berdoa menghadap kubur, minta dalam kubur, habis amalan kita syirik. Pergi balik umrah, habis kita ingat pahala, rupanya semua dosa. Tak cukup tu, nak tambah lagi dosa-dosa syirik, pergi ke Padang Arafah, pergi ke Jabal Rahmah, tulis nama atas batu, kan, Mi'ah kawi Minah pula, Mi'ah kawi Mamat. Kita pun etikat pasal apa? Kalau tulis kat situ, ya, dapat jodoh balik Malaysia. Bagusnya kan, syirik habis rosak amalan umrah kita, ya. Balik-balik tak dapat mamat, kan. Marahkan pula. Okey, jadi dalam bab ini menunjukkan kepada kita minta doa kepada Allah, ya Allah bagi petunjuk kepada pemimpin kita, ubahkan dia, islahkan dia, bagi petunjuk. Itu kaedah dia. Tapi bila kita dah ada perasaan marah, ya, dia takkan datang doa-doa yang ikhlas yang begini. Oleh kerana itu dalam bab ini, subhanallah, kena banyak muhasabah, ya, kena berhati-hati dalam setiap perbuatan kita, terutamanya muamalah berhubung dengan pemimpin, ya, kena berhati-hati. Kerana urusan pemimpin ni, kalau kita salah, dia akan terjebak banyak benda. Dia akan terjebak khawarijnya, ya. Masalah yang besar ni ialah masalah khawarij, menakutkan. Okey. Al-atharah adalah menyendiri dengan sesuatu dari orang yang terdapat hak padanya. Ini ego. Jadi kita dalam bab ini, Rasulullah dah menceritakan kemunculan orang-orang yang tertentu dalam siri kepimpinan. Jika kita berada di zaman ini, banyak berdoa kepada Allah dan tunaikan hak dia. Okey. Wa an Abi Yahya Usaidin ibni Khudairin anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan faqala innakum satalqawna ba'di atharatun fasbiru hatta talquni 'ala al-hawd muttafaqun alayh. Wa Usaidin bi dhammi hamzah wa Khudairin bi ja'a mahmalah biha'in mahmalah madmumatin wa dadin mu'aljamatin maftuhatin wallahu a'lam. Dari Abu Yahya Usaid ibn Hudair, bahawa ada seorang lelaki dari kaum Ansar berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memperkerjakan atau mengangkat aku sebagaimana engkau telah mengangkat si fulan? Beliau lalu bersabda, sesungguhnya sepeninggalanku nanti, kalian akan mendapat orang yang suka mementingkan diri sendiri. Maka bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga Haud. Kayak dia letak situ telaga Kausar, tetapi sebenarnya telaga Haud. Tetapi Haud itu ada dikatakan ada kaitan dengan Kausar. Kat mana telaga Haud? Ingat, kat mana telaga Kausar? Dah semua tengok poster tu, kan. Kak Sabah buat kat tengkuk macam tu, rupanya nak tengok tu. Ingat sakit tengkuk ke? Okey. Okey, telaga Haud berada di padang mahsyar. Di situlah kita akan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya-Allah. Ya, apabila kita melengkapi ciri-ciri yang layak untuk bertemu dengannya. Dan kita harap insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu dengannya. Amin. Dari Abu Yahya Usaid bin Hudair, dia adalah seorang lelaki Ansar, dan dia seperti manusia biasa, ingin dilantik, diangkatkan jawatan. Macam kita inginkan jawatan-jawatan tertentu, tuan-tuan dan ibu-ibu, ya. Jawatan adalah satu amanah. Kalau diberikan amanah ini kita tak pikul dengan betul, menyesal kita di akhirat kelak. Jawatan pemimpin, satu benda yang besar. Abu Dzar datang, ya Rasulullah, aku nak pangkat jawatan yang begitu. Kamu lantik si fulan, kamu lantik si fulan, dapat jadi wakil Madinah, gubernur sana, gubernur sini, orang yang tertinggi. Lantiklah aku.
Lalu Rasulullah memberikan nasihat, aku sayang kepada kamu ya Abu Dzar, kamu adalah lelaki yang lemah. Dia cakap terus terang, ya, sesungguhnya orang yang memegang jawatan ini akan menyesal di akhirat kelak. Itu dia kepimpinan. Yang mana para sahabat bertolak-tolak, tak nak lepas dapat hadis daripada Rasulullah, mereka tak nak jadi pemimpin, bertolak-tolak. Umar tolak Abu Bakar, Abu Bakar tolak Umar. Ya, waktu selepas wafat Rasulullah, semua cuba nak mengelakkan. Berbandingkan zaman sekarang, semua mengetengahkan pada hari pencalonan. Kenapa? Nak memikul dosa-dosa umat ni. Subhanallah, mampu ke? Ya, dahsyat. Oleh kerana itu Abu Dzar apabila dengar ucapan Rasulullah, dia minta 3 kali. Lalu Rasulullah nasihat, ya Abu Dzar, aku sayang kepada kamu. Kamu orang tak kuat, macam mana kamu nak memikul? Kan? Menjadi pemimpin ni bukan satu benda yang senang. Pemimpin rumah tangga pun dah tunggal-langgang. Pemimpin nak jaga rumah tangga tu pun dah bermasalah. Nak jaga pekerja kita di syarikat kita pun bermasalah. Betul tak? Kau terus cepat betul. Orang yang ada syarikat dia tahu. Masalah pekerja tua, masalah pekerja curi tulang, curi benang kan. Curi segala-gala. Saya ingat orang tokek petrol pump tu bening kepala masalah pekerja. Perompak masuk sekali, dia kata perompak masuk sekali hanya dapat dalam peti cash tu je. Tapi yang merompak dalam, yang jadi cashier tu merompak tiap-tiap hari dia rompaknya. Kalau kita tak auditkan habis sampai akhir bulan, kenapa? Macam mana boleh hilang? Nasib baik ada CCTV, tengok di situ di studinya. Dahsyat. Masalah kan? Ya, itulah masalah kehidupan kita, bukan senang. Jadi namun begitu, Rasulullah mengingatkan kepada kita, hari-hari ini yang kita hadapi sekarang ini, inilah hari fitnahnya, di antara hari fitnah. Tetapi kita nak mengatakan bentuk-bentuk mengkhususkan pemimpin, tidak. Kita mengatakan adab ahli sunnah ialah Allah bagikan petunjuk. Kita tak setuju dengan apa-apa yang berlaku. Jangan kita main perli-perli pula. Ya, macam perli apa? Hai kangkung. Kan? Isu yang baru. Jangan, saya katakan. Saya tertarik dengan ulasan Dr. Asri Zainal Abidin. Cantik, ya. Itu cara profesional, ya. Di mana jangan kita ulasan main kangkung apa semua, makan kangkung apa tu. Itu budak-budak punya cara. Tetapi bila Dr. Asri mengatakan, alhamdulillah bila PM mampu menurunkan harga kangkung tu kan. Dan kita mengharap carikan satu cara, kalau kangkung tu boleh diturunkan harga, apa salahnya barang-barang asas tu kita cari cara turunkan harga. Bagi idea yang macam itu, mungkin ada resolusi yang boleh menurunkan harga. Itulah cara profesional. Ini kangkung, jom makan kangkung apa semua. Kesian kan. Tapi ialah Allah bagi petunjuk, Allah ampunkan semua pihak, dan Allah bagi petunjuk. Bagi saya itu kaedah saya lah, ya. Okey, baik. Jadi di sini kita akan mendapati satu fitnah yang besar dalam berkaitan dengan perkara yang disebutkan pemerintahan. Maka hendaklah kamu sabar. Kata Rasulullah beliau bersabda, sesungguhnya sepeninggalanku nanti kalian akan mendapat orang yang suka mementingkan diri sendiri. Maka bersabarlah. Sabar, ibu-ibu, dengan sabar, dengan cara beradab. Bukan sabar tapi kutuk, main umpat tak. Tapi bersabarlah, dan Allah akan bertemukan kita di Telaga Kausar. Dan saya ingin bertemu Rasulullah di Telaga Kausar, ya, ataupun Al-Haud. Sini Kausar dia Al-Haud, ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan kekuatan yang Allah bagi kepada kita ni, ya, kesabarannya, alhamdulillah kita pun nasib baik saya tak kutuk-kutuk kangkung lagi, Ustaz. Alhamdulillah, ya. Jadi kita cuba mengikut cara ahli sunnah wal jamaah, menyelesaikan. Dalam kedua hadis ini terdapat anjuran untuk bersabar atas sifat otorita, mementingkan diri seorang pemimpin dalam jalan haknya. Akan tetapi kita harus mengetahui bahawa setiap manusia menjadi pemimpin atas mereka sendiri. Maksudnya kita tu memang dah jadi pemimpin, dan pemimpin ini lagi besar. Cuma kita berhadapan dengan pemimpin tu ada adabnya, ya. Ikutlah cara ulama 3 kurun yang terbaik. Bagi saya kena ikut, baru kita selamat, ya. Okey. Wa an Abi Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu
intadhara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim faqala ya ayuhan nas la tatamannu liqa'a al-adu was'alullaha al-'afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Muttafaqun alaih wa bitaufiq. Dari Abu Ibrahim Abdullah ibnu Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebahagian hari-hari padanya beliau bertemu musuh, beliau menunggu-nunggu sehingga matahari tergelincir, lalu beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat seraya bersabda, wahai manusia, janganlah kalian berharap bertemu musuh dan mintalah selalu keselamatan ataupun kesihatan. Adapun jika kalian bertemu musuh, maka bersabarlah, ketahuilah bahawa syurga itu di bawah naungan pedang. Selanjutnya Nabi SAW berdoa, ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, yang mengalahkan musuh, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami memperolehi kemenangan ke atas mereka. Okey. Dalam hadis ini kita menyaksikan peristiwa di zaman Rasulullah SAW sewaktu dia balik dari peperangan kadang-kadang ataupun menunggu peperangan. Dalam kisah ni mereka tidak berperang di waktu malam. Ya, mereka tidak berperang di waktu malam. Tetapi mereka akan berperang di waktu siang. Kenapa waktu malam tak nampak, bukan macam zaman sekarang. Ya, zaman dahulu peperangan di waktu siang. Dan peperangan di zaman dahulu kadang-kadang di antara peperangannya mula-mula 1 lawan 1. Ya, 1 lawan 1. Dalam perang Badar kita menyaksikan 1 lawan 1. Okay. Lepas tu barulah berlaku peperangan. Di sini dalam kisah ni, dalam satu peristiwa berlakunya peperangan, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan beliau menunggu matahari tergelincir. Yakni maksudnya kalau dah malam, ya, tak ada peperangan. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai manusia, jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Oleh kerana itu kita jangan minta bertemu dengan musuh. Kerana apa? Kerana bila bertemu dengan musuh akan berlaku perkara yang menakutkan ataupun perkara yang musibahnya lebih besar. Dan minta Allah selamatkan kita daripada bertemu dengan musuh. Kita tak nak. Itu pasal dalam masalah-masalah jin misalan kan. Jin ataupun syaitan itu Allah katakan dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang nyata. Oleh kerana tu bagi macam kami ni, ya, kadang-kadang merawat orang, memang kita kalau boleh tak nak kan, tak nak pergi kata nak rawat orang secara ni lah, sampai dia pasti dia berusaha sendiri. Kerana kita tak mau bertemu dengan benda-benda macam ni. Dan bagi kita yang alhamdulillah Allah bagikan kesihatan, tiada rasukan, jangan nak kononnya aku kena rasuk lah apalah, tak. Jangan berangan macam tu. Berbahaya. Kerana syaitan musuh kita tu, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Kalau dah masuk dalam tubuh badan kita, wali'azubillah, na'uzubillah, bukan senang nak keluar. Ya. Kalau susuk tu dah masuk dalam muka kita, nak keluar susah. Ke ada susuk ke? Tak ada. Macam mana tahu? Oh, dengar cerita, alhamdulillah. Okay. Jadi kalau satu benda tu dah masuk dalam tubuh badan kita, memang susah. Ya ibu-ibu, susah sangat-sangat. Ini kan pula iblis, syaitan dah masuk, dia duduk dalam tempat-tempat yang dianggap selesa, zon selesa dia, memang dia tak nak keluar kalau boleh. Oleh kerana tu kita prepare daripada sekarang, baca zikir pagi petang tu untuk keselamatan diri kita. Okey. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, adapun jikalau kalian bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Mula-mula jangan nak niat bertemu dengan musuh, tapi kalau dah bertemu, sabar. Ya, bukan senang ya. Bertemu dengan musuh satu persoalan yang besar. Bukan senang. Kita belum bertemu macam anak-anak muda yang bersemangat, oh jihad, itu belum bertemu dengan musuh. Kalau bertemu dengan musuh silat-silat, dia tu lari dulu. Tidak, memang itu hakikat. Ya. Okey. Kenapa? Kerana bertemu dengan musuh berarti nyawa akan terkorban. Okey, kita lihat. Adapun jika kalian bertemu dengan musuh, maka bersabarlah.
Jangan pula nak lari, kerana kalau lari di medan jihad di antara kabair. Ketahuilah bahawa syurga di bawah naungan pedang. Di situ bila telah diisytiharkan oleh Rasulullah ataupun diisytiharkan ia jihad, maka syurga itu di bawah naungan pedang, dengan syarat diisytiharkan jihad, betul jihadnya. Bukan golongan khawarij yang mengisytiharkan jihad. Ingat tu ya, ibu-ibu, kita berada pada zaman ni pemerintah masalah, rakyat pun bermasalah. Ya, rakyat ada unsur khawarij, pemerintah ada unsur penindasan, zalim. Dia macam itu jadi. Ya, jadi oleh kerana tu jangan kita ikut rentak-rentak kedua-duanya. Ya, terutamanya bagi golongan khawarij ni berbahaya. Golongan khawarij macam kita ni, negara kita ni dah dikatakan negara kafir. Dia akan perang. Dia perang tu yang tak tahan tu. Ya, itu khawarij. Selanjutnya Nabi SAW berdoa, ya Allah yang menurunkan kitab. Nampak tak? Rasulullah SAW sendiri pun berdoa kepada Allah. Tetapi dia berdoa dalam bentuk mukaddimahnya, dia memuji Allah. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan. Ya subhanallah, satu sifat yang maha agung. Yang menurunkan kitab hanya milik Allah, yang menjalankan awan adalah milik Allah. Ini di antara kita kena faham elok-elok kaedah kita berdoa kepada Allah. Jadi berdoa pada Allah mulakan dengan puji-puji Allah, alhamdulillah. Ini dah, ya Allah tolonglah. Oh boy, terus masuk mukadimah, tak ada terus masuk minta. Ya, mukadimah dulu. Ya Allah yang maha agung, maha pengasih, maha penyayang. Puji. Itu guna doa menggunakan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Puji Allah dulu. Lepas tu baru masuk ya Allah, sesuaikan dengan ya Qahar ke, ya Ghaffar ke. Ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah tolonglah naikkan bisnesku. Macam itulah dia pusing doa macam tu. Ni tak, ya Allah tolonglah di bisnesku, tolong. Apa tu dah makan, minum, membuik. Tak ada mukadimah, tak ada penutup. Ya, ada adab doa tu kurang, tak kena. Okey. Lalu Rasulullah mengangkat di sini mengatakan, ya Allah yang menurunkan kitab, kerana tak ada orang lain yang boleh menurunkan kitab, yang menjalankan awan, yang mengalahkan musuh, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami memperolehi kemenangan ke atas mereka. Jadi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari peperangan, ya begitu doa peperangan dia. Ya, dia puji Allah, lepas tu dia fokuskan kepada masalah apa. Dan begitu juga kalau kita, anak-anak kita misalnya nak periksa, ya, berdoa macam tu tu. Ya, mukaddimahkan, lepas tu ya Allah tolonglah aku periksa ni, tolonglah aku periksa ni, kan. Tapi dengan syarat dia tolong diri dia, baca buku. Ini tolong periksa. Saya ingat budak orang kampung dulu, dia bawa pen tu. Nah, anak ni apa dah pergi berjumpa bomo pen ni. Ya Allah, pen jumpa bomo buat apa, kan. Sayang masyarakat habis syirik macam tu je, kita kata la ilaha illallah. Dia bawa, saya tengok ni, ayah aku pergi jumpa bomo pen ni. Dia tak baca buku, periksa tak lulus juga. Bomo tu yang lulus. Okey, hadis ini mengandung beberapa faedah. Mengandungi beberapa faedah, di antaranya bahawa seorang manusia tidak boleh mengharap pertemuan dengan musuh, dan hendaklah memohon keselamatan kepada Allah dari pertemuan dengan musuh. Adapun kita bertemu dengan musuh, maka bersabarlah dan berdoalah untuk kekalahan musuh, kerana sesungguhnya mereka itu adalah musuhmu dan musuh Allah. Okey, itu dia. Ya. Jadi alhamdulillah bab sabar dah selesai, dan saya rasakan ibu-ibu semuanya insya-Allah akan jadi wanita yang sabar, insya-Allah. Amin, aminlah. Alhamdulillah, ya. Jadi insya-Allah kalau ada suami yang ibu-ibu yang mesej kat saya, isteri saya dah sabar, Ustaz, alhamdulillah, ya. Saya kena sujud syukur. Okey. Jadi kita berusaha. Ada apa persoalan bab sabar ni? Okey, kita masuk satu bab lagi yang dinamakan babus sidq. Bab yang berkaitan dengan kejujuran.
Bab kejujuran bab yang membenarkan kebenaran adalah satu bab yang besar. Kejujuran Abu Bakar dan kebenaran dalam membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diangkatkan dia Siddiq, dinamakan Siddiq. Bab yang melakukan kebenaran, membenarkan apa-apa juga risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab itu adalah amat penting. Dalam bab ini berkaitan dengan bab yang berbentuk kejujuran. Seorang yang jujur, bila berbicara jujur, bila memikul amanah jujur, ya, dia adalah satu bab yang membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat, di mana Allah terkadang menguji seorang hamba, lalu dia melindungi dari kemaksiatan apabila dia mengetahui niat baik dalam hatinya, dan bahawa kejujuran itu perkara agung yang berhak mendapat pahala dari Allah. Maka seharusnya kita bersikap jujur dan menjadi bahagian orang-orang yang jujur. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dalam surah Ahzab, ayatnya panjang. Ya, cuba buka surah Ahzab yang menceritakan di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman. Surah yang ke-33, juzuk ke-21. Ayat ke-35, surah Ahzab, juzuk 22, surah ke-33. Surah Ahzab, juzuk 22, surah ke-33, ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya lelaki dan perempuan yang muslim, lelaki dan perempuan yang mukmin, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar-besar. Masya Allah. Ini di antara sifat orang-orang yang beriman. Kita masuk ke dalam bab ini? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan masuk. Ya, tak semua pun ada sebahagian. Masya Allah. Tapi misalan kalau innal muslimina wal muslimat, insya-Allah kita, wal mu'minina wal mu'minat, dengan harapan wal qanitina wal qanitat, wallahu alam, tapi kita mengharapkan
was-sadiqina was-sabirat, sadiqat, was-sabirina was-sabirat. Tu semua sifat-sifat yang terbaik bagi orang mukmin. Jadi kita dapatkan walaupun satu. Kenapa? Allah telah menjaminkan kita, kalau ada salah satu sifat pun alhamdulillah, maka Allah akan ampunkan dosa kita dan berikan pahala yang banyak. Kalau semua sifat ada, lagi Masya Allah, ya, hebat kita. Tapi susah, ya, semua ni susah. Ada bahagian mungkin kita ada sikit sangat, ya. Tapi insyaAllah bukan berarti tak ada langsung. Kita kena usahakan mendapat yang terbaik. Okey. Jadi di sini disebutkan tentang apa dia? Sadiqina was-sadiqat, lelaki dan perempuan yang benar. Ya, lelaki dan perempuan yang benar. Asalnya dalam Al-Quran dia khususkan kalau misalnya kum tu untuk lelaki saja. Kalimah tu untuk lelaki tapi digunakan untuk lelaki dan perempuan. Boleh digunakan. Kadang-kadang Allah asingkan. Dalam ayat ni Allah asingkan. Nak cerita kamu lelaki, kamu perempuan pun sama aja ganjaran pahala. Ya. Beza lelaki perempuan dari sudut apa dia? Yang Allah tetapkan. Kalau ikut hukum sama aja. Mungkin faraid dia tak sama. Lagi apa? Hukum talak tak sama. Hukum apa? Hukum haid tak sama, memang tak sama seorang tu. Okey. Lepas tu hukum apa lagi? Yalah, hanya bahagian-bahagian tertentu. Tetapi tak sama itu bukanlah menunjukkan darajat wanita itu turun. Tak. Tetapi tak sama tu berapa banyak hikmah yang terkandung pada hukum tak sama tu. Mengangkat darajat wanita yang tinggi dan meletakkan wanita betul pada tempatnya. Ya, jadi indah sebenarnya. Allah letakkan tu dah betul dah. Cuma orang je dia tak nak. Dia tu perempuan nak jadi lelaki. Dia tu nak lelaki nak jadi perempuan. Sudah menyesal. Dia tak boleh aku jadi lelaki balik. Tak baca surah Allah. Alhamdulillah. Allah dah jadikan kamu sempurna manusia, kamu ubah buat apa nak jadi perempuan. Lepas tu menyesal. Ya. Allah bagi petunjuk je lah. Habis kalau dah menyesal itu macam mana? Taubatlah. Habis kena pakai lelaki balik lah. Hak mana mampu je lah, ya. Kalau ada operation tak boleh buat apa. Subhanallah, ya. Baik. Di dalam ayat surah Muhammad Allah berfirman, "Falau sadaqallaha lakana khairan lahum." Tetapi jika mereka membenarkan iman terhadap Allah, nescaya yang demikian lebih baik bagi mereka. Sadaqullah, membenarkan Allah. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita, ya, membenarkan apa-apa juga Allah mengatakan atau Rasul katakan adalah sifat yang dikatakan siddiq, sadaqu. Tempatnya tinggi, ya. Minan nabiyyin was-siddiqin, yang membenarkan siddiqin, wasyuhada'i was-salihin. Kita boleh dapat tak pangkat ni? Boleh tak? Saya katakan boleh. Abu Bakar, apabila Rasulullah dikatakan kepadanya oleh kafir Quraisy, "Wahai Abu Bakar, kamu percaya sahabat kamu Muhammad tu, dia berjalan di tengah malam Isra daripada Baitul dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dalam satu malam." Apa Abu Bakar kata? Siapa yang cakap tu? Muhammad. Muhammad yang berkata. Muhammad yang berkata. Kalau Muhammad yang berkata lebih daripada itu, aku percaya. Tu terus nama dia Abu Bakar Siddiq. Nampak tak? Kerana membenarkan satu yang tak logik di akal, tak boleh difikir oleh akal, ya, dia benarkan. Waktu tu orang tak boleh nak terima perjalanan Rasulullah dalam satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan hari ini kita saksikan perjalanan itu boleh, ya. Tapi Abu Bakar membenarkan kerasulan Nabi ini mampu, Allah akan buat apa yang dia nak buat. Lalu dia terus dapat gelaran As-Siddiq, ya, satu gelaran yang cukup tinggi, dan kita boleh perolehinya. Kita boleh disebabkan kita tak pernah melihat Rasulullah, tak pernah melihat mukjizat Rasulullah. Tapi ibu-ibu, kita beriman dengan Rasulullah, beriman dengan mukjizat Rasulullah yang mana hadis sahih, kan? Mudah-mudahan kita dimasuki dalam golongan orang siddiqin. Amin. Ya, memang kita boleh. Tapi ialah selain itu kita iltizamkan dengan ajaran-ajaran Islam yang lain. Sifat tu dah ada. Kita boleh benar tak nampak Rasulullah, tapi kita tengok hadis.
Kita beriman dengan mukjizat Rasulullah. Peristiwa Isra' Mi'raj, satu peristiwa yang tak boleh diterima oleh akal. Oleh kerana itu agama bukan akal. Agama beriman. Konsep agama kita ni beriman. Peristiwa Isra' Mi'raj, ada orang yang boleh terima waktu tu. Waktu ni pun ada yang tak terima. Tentang naiknya Rasulullah ke langit. Bagi saya beriman. Tak mau bicara, beriman. Kerana Allah akan buat apa yang dia nak buat. Tu je konsepnya. Sampai Rasulullah ambil sembahyang. Berapa dia ambil? 50 waktu. Kan? Dengan siapa dia ambil? Dengan siapa? Berani kan? Pasal tengah rakam ni. Allah. Kan? Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Allah, dia turun. Bila turun bertemu dengan Musa, Musa kata, apa yang Tuhan kamu bagi, Allah bagi kepada kamu? Solat 5 waktu untuk umatku. Musa kata apa? 50 waktu untuk umatku. Nabi Musa kata, pergi naik. Bertemu balik dengan Allah, katakan, minta kurang. Penting ni, hadis ni penting. Penting kenapa? Mengisbatkan Allah di atas arasy. Itu kita kena tahu. Siapa yang tolak hadis Isra' Mi'raj ni, kufur. Boleh jatuh kafir. Nabi Musa kata naik, bertemu balik dengan Allah, minta kurang. Rasulullah naik. Macam mana orang yang duk kata, ya, duk kata dirinya ahli sunnah tapi tak faham benda ni? Allah di mana-mana. Isbat mengatakan Allah di atas arasy. Rasulullah turun, nak takkid, nak kuatkan lagi. Berapa kali dia turun naik? 50 bagi 5? Cepat. 10. 50 bagi 50 kan. 9. 45 kali tu. 45 waktu yang dibuang tu kan. Ya. Berarti 9 kali dia naik turun. Mengisbatkan naik turun. Dia pun tak faham. Orang yang mengaku bahawa ahli sunnah pun tak faham benda ni. Kita pun pening kepala. Tapi nak mengisbatkan satu peristiwa yang agung yang boleh menyebabkan kita dapat siddiqin. Kalau kita tak percaya, hilang siddiqin tu. Ya. Jadi insya-Allah kita kena percaya, kita beriman dalam bab ini. Lalu Allah mengatakan, tetapi jika benar-benar imannya terhadap Allah, jika mereka benar imannya terhadap Allah, nescaya yang demikian lebih baik bagi mereka. Dan kita insya-Allah beriman dengan risalah Allah, risalah Rasulullah yang sahih. InsyaAllah kita beriman. Ya, ibu-ibu, saya nakkan kita dapat tahap siddiqin. Ya, kita kena beriman dan beramal lah lepas tu. Wallahu alam bisawab. Ada persoalan nak tanya? Ya. Tentang konsep Allah ada di mana-mana. Ini adalah kalimah yang digunakan oleh golongan-golongan yang dikatakan Asy'ariyah. Ya, disebabkan salah tafsiran dalam Al-Quran, yang mana nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami rapat daripada kamu dekat tali leher tu kan. Tapi mereka tak meneruskan ayat tu kan. Isjatalaqqal mutalaqiyani, yang dimaksudkan itu adalah malaikat, tentera-tentera Allah, tapi Allah gunakan kalimah nahnu. Okey. Dan di sana ada penakwilan-penakwilan yang disalah takwilkan. Sedangkan perkataan akidah yang mengatakan Allah di mana-mana ni satu penghinaan kepada Allah yang diasaskan kefahaman yang golongan-golongan Sufism juga memahami konsep yang begitu. Yang mana mereka beriktikad Allah itu ada di mana-mana sampai kemuncak Allah berada di dalam tubuh badan. Ya, ini yang berlaku pada Hallaj Ibnu Arabi. Ya, berlaku. Kamu Allah, aku Allah. Dia jadi macam itu. Dia tengok macam ni kan, Allah. Dia tengok, maksudnya asalnya ianya bukan maksud begitu, tetapi ianya jadi begitu. Itulah masalah. Sebenarnya melihat kebesaran Allah yang Allah arahkan, bukan melihat kamu tu Allah. Di sana ada kebesaran Allah, di sana ada kebesaran Allah. Bukan di sana ada Allah, di sana. Kenapa? Satu penghinaan pada kalimah Allah di mana-mana ni, kemuncak penghinaan di mana-mana, maksudnya di mana-mana tempat. Betul tak? Betul tak? Kat sini ada Allah, sini. Allah ada dalam jamban. Kau boleh jawab? Kalau betul kefahaman Allah di mana-mana, Allah ada dalam jamban, Allah ada dalam lubang jamban, kenapa tak bercakap? Itu penghinaan pada Allah. Na'udzubillah min zalik. Penghinaan pada Allah. Allah ada dalam, apa kita nak sebut benda tempat-tempat yang na'udzubillah.
satu penghinaan kepada Allah. Ilmu Allah ada, penglihatan Allah, pengetahuan Allah ada, tetapi dia bersemayam di atas arasy Ar-Rahman, yang kita beriman. Konsep mereka salah faham bila mereka tak nak beriman. Dia kata, oh kalau macam itu kita meletakkan Allah tu bertempat, kan? Dia cuba, berarti sama dengan makhluk. Kalau dia bawa fahaman yang mengatakan Allah melihat, ya Allah melihat, makhluk melihat juga, Allah melihat tak serupa dengan makhluk melihat. Okey, cantik. Allah berkata-kata, ya Allah berkata-kata, makhluk berkata-kata juga. Allah berkata-kata tak sama dengan makhluk. Kenapa tak isbatkan Allah bersemayam, manusia bersemayam? Allah punya semayam tak sama dengan makhluk semayam. Habis, selesai. Allah bertempat, manusia bertempat, tempat Allah tak sama dengan makhluk. Habis cerita, selesai. Tapi dia tak nak combinekan begitu. Jadi akhirnya dia buat ikut suka dia, sehingga kan yang kata halaj, hatta dalam tubuhku ada Allah, sana ada Allah, hatta dalam bangkai babi pun ada Allah. Na'udzubillah. Ya, ilmu Allah di mana saja, penglihatan Allah di mana saja, pendengaran Allah. Itu yang dibawa oleh akidah ahli sunnah wal jamaah, yang dibawa oleh imam-imam besar termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Jadi dalam bab tu isbat. Dalam bab ni saya katakan isbat yang paling kuat, menetapkan yang paling kuat kedudukan Ar-Rahman. Allah berada di atas arasy. Peristiwa Isra Mi'raj. Ustaz, yang ayat yang mengatakan Allah berada di tali leher tu. Itu hadis ke atau ayat Quran? Ayat dalam surah apa ni? Itu bukan maksudnya Allah berada, tetapi kalimah itu Allah kadang-kadang menggunakan nahnu, perkataan yang kami tu jamak tu, bukan kadang-kadang untuk khusus Allah sebut dia, tetapi tentera-tentera dia ataupun macam malaikat-malaikat dia disebutkan dengan kalimah nahnu, kami. Okey, bukan kadang-kadang perkhususan pada kalimah Allah tu aja. Itu di dalam surah Okey, surah Qaf ayat ke-18, ayat ke-17 18. Surah ke-50, juzuk ke-26. Dia tidak boleh berhenti nanti baca hanya bukan tu, ayat ke-16. Ayat 16, 17, 18. Dia kena bacakan tiga-tiga sekali. Dia tak boleh berhenti nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tak boleh berhenti kat situ. Lepas tu Allah ceritakan siapakah nahnu itu. Rupanya malaikat-malaikat Allah yang raqibun atid. Surah Qaf, surah ke-50, juzuk ke-26. Cuma saya menasihatkan kepada ibu-ibu, ya, kalau berlaku pertembungan, perbezaan pendapat dalam bab ini, orang tu berkeras juga, Allah di mana-mana, sampai satu ketika orang kata Allah tak ada tempat, kan? Saya nasihat jangan bergaduh, jangan bertengkar. Pasal tahap ibu-ibu bukan tahap bertengkar. Ya. Nanti dia kupasnya, betul pula, dah balik makan Panadol pula sebiji, kan? Ya, itulah dia. Okey, sebelum kalau ada apa-apa boleh inilah, ya, kita tutup majlis dulu, lepas tu kita buka pertanyaan. Kau ada kerja kan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, silakan. Batu terapung mana pula? Batu lesung ke batu? Saya pun nampak benda orang hantar kat dalam. Cerita tak betul. Dalam batu cerita tak betul. Cerita tak betul. Nampak yang gambar yang tunjuk tu.
Gambar je. Benda ni kat zaman sekarang ni boleh dibuat-buat. Dia boleh angkatnya batu tu apa semua, ataupun dia boleh edit balik benda-benda tu. Kalau pergi tempat tu memang tidak ada lah batu terapung. Tak, wallahualam. Saya pun tak pasti juga. Dah, batu terapung di Baitul Maqdis yang dikatakan nak mengikut Rasulullah dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Tapi kesahihannya ada masalah. Sila, ahlan. Tapi kalau badan terapung ada. Masuk dalam laut mati terapung, dia tak boleh tenggelam katanya. Letak badak pun terapung. Dia tenggelam betul dia naik balik. Naik balik. Kerana kemampatan molekul-molekul garam tu. Tak boleh. Okey, ada apa lagi? Kawan saya tag saya dekat saya punya Facebook. Sebab saya argue pasal hijab hijab lah. Pasal apa? Pasal tak perlu pakai tudung. Tak aurat. So dia macam dia menolak ada perintah lah. So dia kata selalunya yang pakai tudung ni macam orang ni very hostile lah. Dia kata macam orang cakap dia masuk neraka lah. Walaupun dah pergi haji sebab dia tak pakai tudung. Tak tahulah siapa cakap dengan dia pergi haji. Dan nak cakap dengan dia, when you sembahyang, dia pakai apa? You menutup aurat ke? Ni so dia kata menutup aurat lah, tapi tak adalah pakai telekung. So saya kata kenapa you pakai telekung, pakai tutup aurat? Lepas tu dia media sampai dia blog saya. Tapi dia lady, dia macam yang tu lah, yang sister in Islam tu. I tak nak get involved sebab I dah ni. Tapi dia punya tu sampai dia tag ramai orang. Dan ramai pula yang Melayu ni mengiyakan dia cakap tu, you know, dia fikir orang nak menerakakan orang yang tak pakai tudung lah. Padahal dia yang hostile macam yang saja menarik orang menjawab apa yang dia cakap tu. So macam mana kita nak bercakap dengan orang macam ni? Dia Kak dah cakap dah kena block tu, okey lah tu. Itulah cara dia. Kalau cakap dia block tu betul tu. Dekat dah macam tu je lah. Kita kena cakap lah. Kalau dah sampai tahap macam tu, dia cuba nak mengconfusekan orang kan. Cakap. Tak boleh diam. Cakap. Pasal dalam Facebook. Cakap tak apa. Oh boleh lah kalau orang-orang macam itu kita jawab lah. Jawab, lawan. Biar sampai dia block. Pasal bila dia block tu berarti dia tak suka kita tu. Okey lah. Berarti kita dah lepas tanggungjawab. Kalau dia ajak berdebat lagi, debat lagi. Ajak lagi, bawa bagi kat Ustaz Yayasan Taklim ni. So jawab. Itulah yang sister in Islam tu Ustaz. You know. Allah bagi petunjuk lah. Itu je lah yang boleh kita katakan. Orang yang pakai susuk Ustaz. Ya. Tapi dia pergi haji, dia pergi umrah kan Ustaz? Pakai susuk, pergi haji, pergi umrah. Alhamdulillah haji umrah dia sah. Perbuatan susuk tu je berdosa. Bukan masalah perbuatan dia pergi ni. Tak, jin tu dengan dia kan? tak kisahlah jin dengan kita pun banyak kat oi. Dia misalan seorang yang mencuri nak melakukan solat pakai baju curi. Solat dia sah, cuma dia masalah curi, pakaian curi itu yang haram. Ya. Mana ada hantu susu haji. Apa ni, amalan dia tu sama ada Allah terima atau tidak lah. Amalan dia kalau perfect mengikut sunnah diterima. Cuma dosa dia pada susuk tu je. Bukan pada lain, pada susuk tu je. Pada haji umrah dia tak masuk campur. Susuk satu bab susuk. Okey. Selagi ada benda tu dia tak buang, berdosa. Kecuali kalau seorang tu macam buat tattoo tu kan. Itu adalah satu benda yang susah nak buang kan. Dia dah bertaubat, dah sesal. Atau macam budak yang keluar dan surat khabar, maaf kata dia telah buang organ lelaki dia kan. Dia nak bertaubat, kita bertaubat kembali kepada Allah. Yang lepas cukup. Yang insya-Allah Allah ampunkan. Tapi kamu kena bersama lelaki.
Okey, macam itulah. Nanti kat belakang. Saya nak tanya kalau kita misalnya kita ni dah solat. Aywa. Kemudian ada kita minta anak solatkan untuk kita berjemaah sama-sama. Boleh ke kalau dia dah solat? Dia dah solat. Oh, maksudnya kita nak buat misalnya dia dah solat, lepas tu kita minta dia solatkan bersama kita nak dapat pahala jemaah. Tak apa, tak ada masalah. Kerana perbuatan tu pernah berlaku pada sahabat Nabi. Yang pertama dia sembahyang bersama Rasulullah, kalau tak salah Muaz bin Jabal ke? Muaz bin Jabal tak salah. Dia sembahyang dengan Rasulullah Isyak, lepas tu dia balik dia sembahyang untuk kaum dia. Jadi Isyak pertama tu adalah wajib, Isyak kedua tu sunat. Jatuh hukumnya sunat. Solat sunat. Daripada hukum itulah datang orang yang bersolat wajib boleh berimamkan orang solat sunat. Misalnya dia lambat sampai Isyak kan, orang tengah tarawih, boleh masuk di belakang. Tapi niat kita Isyak, niat imam tu tarawih, tak ada masalah. Janji sifat solat tu sama. Ya, jangan sifat solat tu lain. Tengok Allahu Akbar, kita pun baru nak solat subuh, ya, tengok Allahu Akbar, lah solat raya pula. Kan? Tak boleh, pasal sifat dia lain. Ataupun Allahu Akbar, kita nampak orang dah berjemaah apa? Allahu Akbar, solat jenazah pula. Itu tak ada. Sifat berbeza. No, maksud sifat solat tu, sifat macam kita solat qabliyah atau ba'diyah, solat tahajud apa semua kan sifat solatnya sama dengan sifat solat fardu kan. Ada tahiyat, ada sifat, tak ada tambah, tak ada kurang. Okey. Tetapi bila masuk solat raya dia dah lain. 7 takbir dan 5 takbir kedua. Kalau masuk solat yang dikatakan solat jenazah langsung tak ada rukuk, sujud. So yang solat Isyak dan tarawih tu, tarawih kan 2 rakaat. Maksudnya sifat solat tu sama. So bila dia habis salam 2 rakaat, Kita sambung 4 rakaat. Sambung lagi 2. tak hukumnya kalau kita dah sembahyang solat wajib sendiri. Lepas tu tiba-tiba ada orang buat solat jemaah pula. Kita kena join jemaah tu, kita tak payah solat. Itu terpulang, tak menjadi masalah. Bagi perempuan terpulang, tapi bagi lelaki kita mengatakan melalui qaul Rasulullah SAW dan asharus sahabah mengelakkan fitnah. Mengelakkan fitnah kena solat. Kerana dia akan menjadi orang kata tak solat munafik kan. Biasa orang munafik yang tak solat bersama. Sedangkan kita dah solat kan. Itu pasal ada adab itu kena jaga dalam masjid. Kena join lah. Join. Dia akan jadi solat sunat lah hukum. Aywa. Okey, Nabi berbuat bermacam-macam. Aywa. Salat kita biasanya dua-dua kan. Kalau kita nak buat 4 sekali, macam mana tata cara dia 2 salam dengan 2 tahiyat ke ataupun kalau buat 4 sekali, misalnya kita pernah melihat dari hadis yang berkaitan dengan solat sunat. Rasa ada ke buku ni, tak pasti. Solat sunat witir yang pernah Rasulullah buat, ya, 3, 5, 7 dengan 1 salam. Berarti boleh, tak menjadi masalah. tapi kalau macam dia zuhur tu kalau kita buat 4 seperti solat zuhur juga, Tak apa. Tapi kebiasaannya dalam solat sunat, kalau buat macam tu 4 tu, dia tak ada tahiyat awal, tak ada. dia tahiyat akhir jalan. Ustaz, dia satu macam mana yang tentang hadis yang mengatakan bacaan imam kepada bacaan makmum. Setengah kata tak sahih, setengah kata sahih. Jadi kedudukan kita tu kalau kita tak baca, kita ikut saja imam. Okey, hadis yang berkaitan tu pertama masalah itu adalah masalah fiqh dalam bab solat, ya, tentang bacaan Fatihah yang diperbahaskan. Ya, adakah imam membaca, makmum tak perlu baca, ataupun imam baca, makmum kena baca juga, kerana hukum tu berkaitan siapa yang tidak membaca Fatihah Ummul Kitab, maka tidak ada solat baginya, ataupun tiada solatnya tidak diterima. Okey, masalah-masalah macam itu masalah khilafiyah yang kita kena raikan, ya. Jangan kita sampai bergaduh dalam bab tu, dan kita belajar dan kita cuba mendapatkan hadis yang sahih dan kefahaman yang betul. Okey, jangan kita dalam bab ini, saya nasihat, ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Imam dahulu membicarakannya. Cuma bagi saya melihat bahawa siapa yang meletakkan wajib, dia ada dalil dia, dan dalil itu tetap sahih, bukan tak sahih, ya. Cuma siapa yang mengatakan tak wajib, dia pun ada dalilnya, dan begitu juga dalilnya sahih. Kita raikan kedua-duanya. Dua-dua kita raikan, tapi saya dua-dua raikan, tapi saya punya ada. Pendirian saya dalam bab tu ada.
kan. Boleh, tak ada masalah. Janji kita tahu dalil. Pening Allah, yang ni kata kena baca, yang ni kata tak baca, Allah peningnya. Sudah tak payah semayang, tak nak macam tu kan. Ambil terpulang kepada kita yang mana kita lebih cenderung, bukan di atas dasar aku malas nak baca lah sebab Fatihah aku tak betul, ha jadi kha, apa walada walaja, tak jadi, tak nak baca, tak boleh. Okey, Tapi tak adalah mengatakan kalau kita tak baca tak sah solat tak, kita. bagi saya tak. Saya di antara qaul ijtihad Imam Albani rahimahullah yang mengatakan tak apa. Ya, makmum masbuk pun begitu juga. Dalam kaedah makmum masbuk, bila dia datang tiba-tiba imam dah nak rukuk, dia tak dan habis baca Fatihah, rukuk. Tak boleh nak tunggu aku baca Fatihah lagi. Tak boleh, dia kena terus rukuk, dapat 1 poin rakaat. Yang mana? Kita solat dulu, lepas tu ada orang jemaah. Ayuh. Bila kita join jemaah tu, kita sembahyang solat fardu tu sembahyang solat sunat. Dan kita dah solat dulu. Jatuhnya sunat hukumnya. Pahala tu pahala sunat. Tapi kita sembahyang solat fardu, Kerana kita raikan untuk mengelakkan fitnah. bukan sembahyang solat sunat, solat fardu. Nama tu solat fardu, tapi dia punya title tu pahala sunat. Ya, ikutlah solat fardu tu, tak apa, tak ada masalah. Okey, ada apa lagi? Tak sabar dah, tak sabar. Balik adalah benda tu. Okey, insya-Allah yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah.